Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Had tempoh Perdana Menteri, ketetapan Hadi bukan ketetapan Allah, kata Ahmad Mursi. Fatwa terbaru Tan Sri Abdul Hadi Awang, cadangan, hadkan tempoh Perdana Menteri adalah membelakangi ketetapan Allah, hal yang menghairankan. Waktu sekutu Haji Hadi kini, yaitu Tun Mahathir Muhyiddin dan Azmin bersama DAP menghasilkan manifesto PHPRU 14, dah disebut untuk hadkan tempoh Perdana Menteri kepada dua penggal. Haji Hadi senyap. Semasa kerajaan tebuk atap, Muhyiddin dan Ismail Sabri nyatakan hasrat pindah perlembagaan hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Duta khas Haji Hadi juga senyap. Takkanlah hanya kerana usul itu diulangi semula oleh DAP kini, maka terus keluar hukum itu membelakangi ketetapan Allah. Tidaklah salah jika Haji Hadi punyai ijtihad bahawa hal itu tidak sesuai. Dia juga boleh terus menjadi Presiden PAS atau dilantik semula sebagai duta khas hingga akhir hayatnya. Tetapi ketetapan Haji Hadi dalam siasah tidaklah boleh didakwa sebagai ketetapan Allah secara muktamad. Lagi pula, Haji Hadi tidak menyatakan dalil atau nas yang dijadikan sandaran bahawa menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri membelakangi ketetapan Allah. Lebih banyak kepada logik akalnya sahaja. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tidak jual produk, saya tidak jual ubat, tapi saya ingin kongsikan kepada anda manfaat yang telah ramai orang cuba. Mereka beli dengan harga yang murah, ramai pula yang sudah mendapat manfaat kesembuhan, dibantu sembuh melalui produk ini. Cepat beli selagi stok masih ada. Harga pula masih dalam harga diskaun sebelum habis menjelang raya. Sediakan payung sebelum hujan supaya nanti raya jangan pula tiba-tiba kena gout kan. Okey, saya kongsikan kepada anda. Kita sambung lagi. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dia juga bandingkan dengan zaman khalifah. Praktis menyerahkan takhta kepada keturunan sultan juga tidak berlaku pada zaman Rasulullah dan khulafa Rasyidin. Hal siasah ini perkara ijtihad yang luas mengikut masalah ikut peredaran zaman. Saudara-saudara sekalian, itulah dia ulasan dan juga penerangan yang cukup jelas yang ditulis oleh Ahmad Mursi. Sesungguhnya menurut Ahmad Mursi, had tempoh Perdana Menteri, ketetapan Hadi bukanlah ketetapan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Ahmad Mursi bahawa fatwa terbaru Tan Sri Haji Hadi Awang, cadangan hadkan tempoh Perdana Menteri adalah membelakangi ketetapan Allah, hal yang menghairankan. Manakan tidak menghairankan? Sewaktu beliau menjadi sekutu bersama Tun Mahathir Muhyiddin dan Azmin bersama DAP, menghasilkan manifesto Pakatan Harapan PRU 14, dah disebut untuk hadkan tempoh Perdana Menteri kepada dua penggal. Waktu itu Haji Hadi senyap. Lagi selepas itu, semasa kerajaan tebuk atap, Muhyiddin dan Ismail Sabri nyatakan hasrat untuk memindah perlembagaan, hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Waktu itu juga duta khas Haji Hadi juga senyap. Itu yang menghairankan, kata Mursi. Takkanlah hanya kerana usul itu diulangi semula oleh DAP kini, maka terus keluar hukum itu membelakangi ketetapan Allah. Tidaklah salah jika Hadi punya ijtihad bahawa hal itu tidak sesuai. Dia juga boleh terus menjadi Presiden PAS atau dilantik semula sebagai duta khas hingga akhir hayatnya.
Tetapi ketetapan Haji Hadi dalam siasah tidaklah boleh didakwa sebagai ketetapan Allah secara muktamad. Lagi pula, Haji Hadi tidak menyatakan dalil atau nas yang dijadikan sandaran bahawa mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri membelakangi ketetapan Allah lebih banyak kepada logik akalnya sahaja, kata Ahmad Mursyid. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi Muhyiddin kena belasah habis-habisan. Gara-gara dia kata pentadbiran Perikatan Nasional mencapai kejayaan dan lebih baik daripada perpaduan, bahkan boleh memperbaiki keadaan, dia pula kena habis-habisan, dibelasah habis-habisan oleh netizen dan juga pengulas politik, pemerhati politik, penganalisis politik. Hari ini, laporan di Harapan Daily menyebut, tak perlu ketuai kerajaan menanti, tak perlu bermimpi jadi Perdana Menteri sekali lagi, Muhyiddin. Presiden Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu bermimpi, seolah-olah beliau mengetuai kerajaan menanti untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, kata ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Puan Zarkasi. Ini kerana beliau masih berdepan kes mahkamah dan anak menantunya masih belum menyerah diri kepada pihak berkuasa. Dua perkara ini sebenarnya menjadi halangan untuk Muhyiddin sebenarnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalaupun Perikatan Nasional boleh menjadi kerajaan semula, memang Muhyiddin mungkin tiada harapan pun jadi Perdana Menteri lagi. Jadi, apa yang dia kata hanyalah angan-angan belaka. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, dan siapa yang ada masalah gout, saya kongsikan kepada anda. Ini adalah satu produk yang terbaik, murah. Saya tak jual, saya hanya kongsi kepada anda semua. Tekan butang produk ini dan anda boleh membelinya dengan harga yang murah daripada Shopee. Ramai orang sudah makan dan ramai sudah juga guna, ramai yang sapukan dia juga. Mereka kata ada penambahbaikan, bahkan ada kesan yang luar biasa. Cepat beli selagi harganya masih murah sekarang, karena ini adalah promosi Ramadan. Nanti tidak lama lagi akan kembali semula kepada harga yang asal. Jadi sediakan payung sebelum hujan supaya nanti Syawal taklah pula ada masalah kesihatan anda. Kita sambung semula alasan ini. Ini kerana kata beliau masih berdepan kes mahkamah dan anak menantunya masih belum menyerah diri kepada pihak berkuasa. Muhyiddin belum selesai pun kes mahkamah. Lebih teruk lagi, anak menantu Muhyiddin Yassin masih belum pulang lagi, masih melarikan diri. Jadi bagaimana seorang pemimpin boleh jadi Perdana Menteri sedangkan menantu sendiri masih lagi gagal mematuhi undang-undang? Apakah akan terjadi kalau anak Muhyiddin ini anak menantu Muhyiddin ini masih melarikan diri? Dan kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mungkinkah tiba-tiba menantu ini pula akan pulang? Itulah yang menjadi tanda tanya netizen. Macam mana nak lantik jadi Perdana Menteri kalau urusan mahkamah sendiri pun belum selesai, anak menantu sendiri pun tak dapat dicari atau tak dapat dipujuk untuk mengikut undang-undang. Macam mana nak pujuk rakyat lain kalau menantu sendiri pun tak ikut undang-undang, kata netizen. Tambahan pula, rekod Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 adalah buruk, kata Puan. Dalam satu hantaran di Facebook, Muhyiddin tidak perlu bermimpi untuk menjadi kerajaan menanti jika dia sendiri bercita-cita mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Selesaikan dulu kes-kes mahkamahnya. Buktikan kepada rakyat ketelusannya, yaitu membawa balik menantunya untuk menghadapi proses keadilan di Malaysia. Rakyat mahu tahu cerita sebenar Dana Wibawa, kata beliau. Muhyiddin mendakwa dia ada solusi untuk menyelesaikan isu rakyat. Dia mendabik dada kononnya kerajaan 17 bulan dulu berjaya, termasuk mengharungi pandemik COVID-19. Hakikatnya dia Perdana Menteri ke-8 yang gagal, kata Puan. PKP separah masak telah menggandakan jumlah kematian dari 2,800 kepada 5,768 dalam tempoh 38 hari. Total lockdown diumumkan. Indeks pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 negara ekonomi dunia, kata beliau lagi. Muhyiddin bangga pada moratorium pinjaman dan pengeluaran khas KWSP
Sedangkan itu Aidil Najib dan jadi syarat sokongan BN kepadanya. Pas menyindir syarat itu umpama syarat Putri Gunung Ledang, tetapi skim Ai Citra yang dilaksanakan jadi Ai marah di kalangan rakyat. Kemuncak gagalnya Muhyiddin ialah wujud gerakan bendera putih di merata tempat. Apakah Muhyiddin ada masalah short memory? Kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.